Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Para jemaah, para pendengar, penonton, sahabat-sahabat yang dikasihi dan dirahmati Allah semua. Alhamdulillah, hari ini sudah masuk hari Sabtu dah hari ini. 31 Julai tahun 2021 Masihi. Kita dah di akhir bulan Julai, esok dah masuk bulan Ogos. Persamaan 21 Zulhijjah, juga di akhir, ya dah berbaki beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun 1442 Hijriah, dan kita akan masuk tahun baru Hijrah 1443. Jadi untuk sambungan tadabbur kita hari ini masih dalam surah Al-Qalam. Jadi kita nak sambung kembali kisah tuan punya kebun yang telah terbakar kebunnya, dan kita pun dah baca kemarin, mereka telah bersumpah, mereka adik-beradik telah bersumpah pada waktu malam, yakni dengan bersungguh-sungguh menyatakan kemahuan untuk ke kebun pagi esok untuk memetik buah-buahan. Jadi ada pendapat kebun mereka adalah kebun pokok kurma. Pendapat lain daripada Mujahid mengatakan kebun itu adalah buah anggur. Jadi antara perkara yang kita nak bincangkan hari ini tentang sifat bakhil. Sifat bakhil adalah suatu sifat yang keji lagi tercela. Yang kedua tentang keutamaan orang-orang miskin di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga kita nak bincang, jangan kita terlalu yakin, jangan overconfidence dengan kemampuan dan kekuatan yang kita miliki, khususnya harta benda. Jangan kita rasa kita boleh senang selama-lamanya kerana kita mempunyai aset harta benda yang banyak. Yang keempat, pengertian sesat dari sudut bahasa dan syarak. Dan yang kelima, kenapa orang yang bijak dipanggil orang yang berfikiran sederhana ataupun yang pertengahan. Ini ada kaitan dengan kisah yang kita akan baca hari ini, dan ayat dia pun tidak panjang-panjang, ayat yang sederhana lah, ayat yang pendek-pendek. Tapi jalan cerita dia begitulah, jalan cerita yang rekas tapi ada kronologi, turutan. Jadi kita baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. Ayat 23 hingga ayat 32. Fantalaku, maka mereka pun berangkat pergi. Wahum yatakhafatun, dan mereka itu dalam keadaan berbisik-bisik sesama mereka.
alla yadkhulanna hal yawma alaikum miskin. Bahawa kata mereka, janganlah dibenarkan hari ini seorang miskin pun yang masuk bersama kamu ke kebun. Ada di sini dah berlaku kesalahan mereka yang kedua. Pertama, malam tadi mereka tak sebut insya-Allah selepas bersumpah. Di sini mereka ada niat untuk tidak memberikan sebahagian hasil kebun kepada orang-orang miskin. Mereka pergi memang dengan niat untuk tidak beri kepada fakir miskin. Wa ghadaw ala hardin qadirin. Dan mereka pun berjalan di waktu pagi. Ghadaw maknanya al-mashyu ataupun as-sair fi awalis sabah, berjalan di awal pagi. Dalam keadaan mereka itu memang mahu, mereka berkemampuan untuk menghalang orang-orang yang miskin daripada mendapat hasil kebun mereka, bahkan mereka boleh memetik sendiri hasil kebun. Jadi qadirin ada dua maksud, sama ada mereka sendiri yang mampu untuk memetik, tak perlu upah orang lain, dan mereka juga mampu untuk menghalang orang-orang miskin masuk ke kebun mereka. Akhirnya sampailah ke kebun. Falamma ra'auha, maka tak kala mereka melihatnya, apabila mereka dah sampai ke tanah kebun mereka dan didapati kebun itu muhtariqatan, dalam keadaan telah terbakar, dah terbakar malam tadi, yang tinggal hanyalah kawasan tanah kebun yang sudah hangus. Lalu berkatalah setengah mereka kepada setengah yang lain, inna ladallun, sesungguhnya kita ni dah sesat dah ni. Maksudnya kita dah sesak jalan dah. Laqad dalalna tariqaha, kita dah tersilap jalan. Kemudian setelah mereka memerhati, tengok kanan, tengok kiri, belakang, dah betul dah, bukan silap ni. Bal nahnu mahrumun. Lalu mereka menyedari bahawa yang terbakar ni betul-betul kebun mereka, bukan tersilap masuk ke tanah kebun orang lain. Lalu mereka berkata, kita ni orang yang telah diharamkan mendapatkan hasil kebun. Mahrumun maknanya mamnu'un. Kita dihalang, maknanya Allah Ta'ala tarik kembali rezeki hasil kebun. Sepatutnya pagi ni kita boleh ambil dah, tapi dah tak ada dah. Lalu berkatalah awsatuhum, awsat yang pertengahan. Qala awsatuhum, berkatalah yang awsat yang pertengahan. Yang pertengahan tu bukan kata kalau adik-beradik tu 5 orang, anak yang ketiga pertengahan. Maksud pertengahan di sini yang afdaluhum wa arjahuhum ra'yan, yang lebih utama dari sudut kepandaian memberi pendapat, ataupun yang paling kuat dia punya pandangan yang diberikan atau pendapat dia itu adalah yang paling ideal, yang paling munasabah bermakna yang lain. Apa kata dia? Katanya, alam aqul lakum, tidakkah sudah kukatakan kepada kamu, laula tusabbihun, kenapa kamu tidak bertasbih? Iaitu kenapa kamu tidak tusabbihun Allah wa tatubuna ilaihi, kenapa kamu tidak bertasbih memuji Allah ataupun kamu bertaubat kepadanya. Lalu bila mereka sedar kesalahan mereka, lalu mereka berkata, subhana rabbina, maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami ini orang yang telah berbuat zalim terhadap diri kami, kerana kami berazam untuk menghalang orang-orang fakir miskin daripada mendapat hasil buah-buahan di kebun. Lalu setengah mereka menghadap pada setengah lain. Menghadap maknanya saling melihat satu sama lain. Bahasa orang Kelantan kata, mu kelih aku, aku kelihmu, pakak badi kelih. Mu kelih aku, aku kelihmu. Kau tengok aku tengok engkau. Saling pandang memandang satu sama lain. Sambil yatalawanu, mereka saling mencela. Saling menuding jari. Ini awak lah punya punca jadi macam ni. Pakak badi kata, kihmu lah jadi gini. Awak jadi punca. Jadi saling salah menyalahkan satu sama lain. Lalu mereka berkata, ya wailana, wahai binasalah kami, celakalah kami. Mereka mengutuk diri sendiri dan akhirnya mereka mengaku, inna kunna taghin, sesungguhnya kami ini golongan yang keterlaluan. Keterlaluan, taghin. Padahal kita lihat kesalahannya nampak macam simple, kecil. Pertamanya tak sebut insya-Allah.
Yang kedua, ada niat untuk tidak beri hasil kebun kepada fakir miskin. Tapi begitulah yang berlaku zaman dahulu. Apabila mereka melakukan kesalahan, Allah Ta'ala Maha Kuasa untuk menyegerakan ukubah itu dengan didatangkan al-uqubah al-ajilah, hukuman yang bersifat serta-merta. Silap malam tadi, pagi itu, tapi serta-merta ditarik kembali nikmat itu. Lalu mereka berharap, ni dalam doa mereka lah, asa Rabbuna. Asa ni lebih kepada at-taraji. Kalau kita belajar balaghah, dia termasuk uslub insya'i menyatakan harapan. Asa Rabbuna, mudah-mudahan Tuhan kami akan yubdilana. Yubdilana. Ada qiraat lain dalam bacaan, tak silap bacaan qalun, dia baca dengan an yubaddilana. Asa Rabbuna an yubaddilana. Tapi maknanya tak berubah sama. An yubdilana ataupun baca dengan yubaddilana maknanya menukar gantikan. Mudah-mudahan Tuhan menukar gantikan kepada kami khairam minha, dengan apa yang lebih baik daripadanya. Inna ila rabbina raghibun. Sesungguhnya kita sangat-sangat berharap kepada Tuhan kita, mana mengharapkan diberi balasan yang lebih baik sebagai ganti kepada kebun yang dah terbakar. Kita dah buat silap, tak apalah, kita perbaiki kesilapan kita. Jadi banyak pengajaran kita boleh ambil daripada kisah ini. Baik, kita kembali kepada ayat 23. Bila mereka pergi dalam keadaan yatakhafatun, berbisik-bisik, sebab tabiat orang zaman dahulu juga sama sekarang, khususnya orang-orang Arab, dia orang ni mulut bising. Orang Kelantan kata mulut geger. Mulut geger, dia tak boleh bercakap perlahan. Dia bercakap kuat. Jadi pagi tu mereka pergi dalam keadaan yatakhafatun, mana yatasarruna. Yatakhafatun, berbisik-bisik. Bisik mana tidak mengikut kebiasaannya bercakap dengan kuat. Dalam cakap-cakap itu antaranya mereka sebut, hari ini jangan benarkan ataupun jangan izinkan kalau ada orang miskin yang mahu ikut kita ke kebun. Mungkin mereka akan minta 1 kilo, setengah kilo hasil kebun. Kalau semua minta, habislah dia kata. Kita punya hasil kutipan kita akan berkurangan. Jadi di sini kita melihat, apabila mereka mengatakan jangan benarkan orang miskin masuk ke kebun, bermakna mereka sudah ada tanda-tanda bakhil dan kedekut. Jadi kita nak bincang tentang sifat bakhil. Sifat bakhil disebut dalam Quran dalam banyak tempat. Kadang-kadang sebut dengan contoh bakhila, dengan perkataan bakhila dalam bentuk fi'il madhi. Bakhilu dalam bentuk jamak fi'il madhi juga. Tabkhalu, yabkhal, yabkhaluna, al-bukhlu dalam bentuk isim masdar, dan maknanya dalam pelbagai bentuk yang membawa kepada maksud bakhil. Dan didatangkan juga dengan kalimah asyuh. Satu lagi asyuhu. Syuhu pun bakhil juga. Itu dalam surah At-Taghabun dan surah Al-Hasyr. Ada setengah pendapat mengatakan kalimah asyuhu juga bakhil, tetapi asyuh tu lebih umum dan lebih teruk lagi pada bakhil. Asyuh tu bakhil yang berat lagi. Baik, dia ada definisinya. Adapun asyuh, dia ada dua perbincangan tentang kalimah asyuh. Iaitu kalau kita nak rujuk, kita boleh lihat dalam surah Al-Hasyr. Al-Hasyru ayat yang ke-9. Surah ni surah yang muka surat 546. Muka surat 546 bawah sekali itu ayat yang ke-9. Ayat ni cerita tentang orang-orang Ansar yang sangat baik dan pemurah, sanggup menolong dan membantu orang-orang Muhajirin. Mereka mengutamakan saudara mereka dari kalangan Muhajirin, bahkan apabila mereka memberi bantuan, mereka tidak mengharapkan bantuan mereka itu dibalas dengan yang lain. Surah Al-Hasyr muka surat 546. 546. Jadi di akhir ayat tu Allah Taala beritahu wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan sesiapa yang
dipelihara daripada sifat bakhilnya, syuh, dengan maksud bakhil. Sesiapa yang dipelihara daripada sifat bakhilnya yang amat sangat, mereka itulah orang-orang yang mendapat kejayaan. Jadi asyuhu yabkhalul insan ala nafsihi wa ala ghairih. Seseorang tu bersifat bakhil terhadap dirinya dan kepada orang lain. Kepada diri dia sendiri pun kedekut sangat. Bukan setakat kepada orang lain, pada diri sendiri. Duit ada tapi yalah, walaupun pakaian tu dah lusuh, dah banyak yang rosak, tapi masih pakai yang lama. Sebab apa? Sebab kedekut lah. Pada diri sendiri pun kedekut juga. Kelantan kata klorek sangat. Klorek, ataupun kita guna apa dia, istilah tangkai jering. Simpulan bahasa kata tangkai jering, orang yang terlalu kedekut. Tapi kalau al-bukhlu, bukhlu pun bakhil juga. Al-bukhlu ialah seseorang yang bakhil terhadap yang lain. Di mana dia membawa maksud masyaqqatul i'ta', sukar untuk memberi. Sukar untuk memberi yang kepada yang lain. Dan dia bimbang bahawa kalau dia memberi akan menimbulkan mudarat kepadanya. Jadi sama ada sifat asyuhu, al-bukhlu, bakhil yang keterlaluan atau bakhil yang biasa, maka bila berlaku kepada seseorang, dia adalah sesuatu yang buruk. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala bersifat pemurah. Dan dia menyuruh kita supaya bersifat pemurah. Orang yang pemurah ni orang yang disebut karim, mulia. Okay? Orang yang disebut sebagai mulia ataupun suka memberi. Kenapa Nabi Yusuf alaihissalam dikenali sebagai seorang yang karim, yang mulia? Kerana pada zaman ketika negara Mesir dilanda kemarau, ketika itu dia dilantik sebagai menteri yang menjaga kekayaan di Mesir ataupun menteri kewangan lah. Jadi dia suka memberi bantuan kepada sesiapa yang datang tanpa tanpa susah lah. Maknanya suka memberi. Maka dia disebut sebagai seorang yang karim, yang mulia. Kemudian kita melihat dalam beberapa hadis Nabi juga ada celaan terhadap sifat bakhil. Iyyakum wasyuh fa innahu da'a man kana qablakum fasafaku dima'ahum. Berhati-hatilah kamu, berjaga-jagalah kamu daripada sifat syuh, sifat bakhil yang keterlaluan, kerana dia pernah mendorong orang-orang yang sebelum daripada kamu telah membawa kepada mereka menumpahkan darah. Sifat bakhil ni sampai kalau zaman dahulu manusia saling berperang sesama sendiri. Iyyakum wasyuh. Dan dia boleh mendorong kamu sampai kepada menghalalkan perkara yang diharamkan. Itu salah satu matannya, itu disebut dalam At-Targhib wa Tarhib oleh Al-Imam Al-Munziri. Kemudian dalam matan yang lain, salasun muhlikat, ada 3 perkara yang membinasakan. Iaitu salah satunya syuhun muta'. Syuhun muta'. Sifat bakhil yang terlalu ditaati, diikuti. Hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti, dan i'jabul mar'i bi nafsihi, kagumnya seseorang dengan dirinya sendiri. Jadi semua ini termasuk dipanggil al-amrad al-qalbiyah, penyakit hati, penyakit batin. Jadi bahaya sifat bakhil bukan setakat kepada individu, bahkan kepada masyarakat sekeliling. Kerana orang yang hidup dalam keadaan kaya raya, dia hanya fikir untuk jaga diri dia dan keluarga dia tanpa mempedulikan orang-orang yang susah di sekelilingnya. Sebab itu kita melihat antara sifat orang yang mendustakan agama atau orang yang mendustakan hari pembalasan adalah orang yang tidak menggalakkan untuk beri makan kepada miskin.
Bukan setakat dia tidak beri makan kepada orang miskin, bahkan dia tak ada usaha-usaha untuk memberi galakan, memberi dorongan kepada yang lain supaya beri makan kepada orang miskin. Kan kita biasa baca dalam surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tidakkah kamu lihat orang yang mendustakan agama? Yukadzibu bid-din, mendustakan agama atau mendustakan hari pembalasan. Itulah orang yang membiarkan, tidak mempedulikan keadaan anak yatim, kemudian tidak menggalakkan untuk beri makan yang perlu diberikan kepada orang miskin. Bukan setakat tidak beri makan kepada orang miskin, bahkan wala yahuddu, dia sendiri tidak ada usaha untuk memberikan galakan, maknanya memberikan motivasi. Kalau kita tak mampu nak beri makan kepada orang miskin, sekurang-kurangnya kita mengajak sesiapa yang berkemampuan untuk turut sama menyumbang bagi memberi bantuan kepada orang-orang miskin. Jadi sekurang-kurangnya kita beri motivasi, memberi galakan. Contohnya kita beri nasihat, orang yang bersedekah begini dah dapat pahala, kelebihan bersedekah begini. Itu pun dah dia kira okey dah. Tapi masalahnya langsung tidak menggalakkan orang lain untuk beri makan yang berhak diterima oleh orang-orang miskin. Itu sifat bakhil. Baik, kita sambung balik tentang sifat bakhil sikit lagi. Sifat bakhil ni sebenarnya ada kaitan dengan sifat orang-orang Yahudi. Tapi orang Yahudi punyalah jahat. Mereka bakhil, kemudian mereka menuduh Allah Ta'ala itu yang bakhil. Subhanallah, Maha Suci Allah. Itu dalam surah, dalam surah Al-Ma'idah. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan. Dalam suratul Ma'idah ayat 64, ayat 64 muka surat 118. Ayat 64, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah, Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Maksudnya dia menuduh Allah Ta'ala itu bakhil ataupun kikir, bakhil, kedekut. Tapi sebenarnya ghullat aydihim, tangan mereka lah yang terbelenggu. Hasil tuduhan itu mereka sendirilah yang bersifat bakhil. Jadi mereka menuduh perkara yang tidak benar terhadap Allah. Sebenarnya apa yang mereka tuduh itu berlaku kepada diri mereka sendiri. Itu satu. Sifat bakhil ni ada pada orang-orang Yahudi. Yang kedua, sifat ini juga berlaku kepada orang-orang munafik. Jadi tujuan kita buat semakan terhadap sifat bakhil ialah supaya kita boleh muhasabah diri sendiri. Adakah masih terlekat sisa-sisa saki baki sifat bakhil depan diri kita? Semoga Allah Ta'ala jauhkan kita daripadanya. Jadikan kita seorang yang suka memberi, suka bersedekah, ataupun jauh daripada sifat kedekut ini. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Ayat 37 dari surah An-Nisa, muka surat 84. Muka surat 84. Di bawah sekali ya, muka surat 84 ayat 37, orang-orang yang bakhil. Alladzina yabkhaluna, orang-orang yang bakhil, yang kedekut. Bukan setakat bakhil, kemudian ya'muruna an-nasa bil bukhl, mereka juga menyuruh manusia supaya bersifat bakhil. Punyalah tak sopan betul. Bukan setakat mereka yang bakhil kedekut, dia pun suruh orang lain jadi bakhil seperti mereka juga. Kita kena faham ya, kita hidup di dunia, semua yang kita perolehi, nikmat, harta benda segalanya adalah pemberian daripada Allah. Kalau boleh nikmat ni kita nak kongsi dengan seberapa ramai yang lain. Termasuklah nikmat Allah Ta'ala bagi kepada kita mungkin sedikit ilmu pengetahuan. Kita tak boleh bersifat bakhil dengan ilmu. Sebab kita bila kita kongsi dengan orang lain, macam contoh kita kongsi kalau orang nyalakan pelita ataupun lilin. Bila dah malam gelap, tak ada lampu, black out, kita terpaksa guna lilin. Kemudian orang tu bawa lilin, dia kata minta api sikit. Adakah bila kita bagi tumpang untuk menyalakan lilin dia, adakah api yang daripada kita kurang? Tak kurang pun. Masih kekal dengan kadar yang biasa.
Bahkan kita boleh membantu orang lain, boleh menyalakan lilin mereka. Begitulah. Bila berlaku perkongsian dari sudut harta benda dengan ilmu, dia akan menyuburkan apa yang kita miliki. Jadi orang-orang yang bakhil, kemudian menyuruh manusia supaya bersifat bakhil ni adalah orang yang sangat keji sifatnya kerana mementingkan diri sendiri, padahal sikap mereka itu akan merugikan mereka sendiri. Kerana mereka itu menghalang apa yang wajib mereka lakukan berhubung dengan infak. Infak iaitu memberi belanja, memberi sedekah, memberi sumbangan, mimma a'tahum min rizki, dari apa yang Allah Ta'ala berikan daripada rezeki kurniaannya. Jadi kita kembali kepada kisah tuan punya kebun tadi. Apabila dah terdetik dalam hati mereka sifat bakhil, ialah mereka pun fikir kalau kita duk bagi, sebenarnya tak rugi. Bila kita bagi, kita kena yakin pemberian kita tu tidak mengurangkan apa-apa yang ada dengan kita, kerana Allah Ta'ala telah memberi janji kepada kita, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa sahaja yang kamu nafkahkan, apa sahaja yang kamu sedekahkan, Allah Ta'ala akan gantikannya. Wa ma anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifuhu, dia akan gantikan. Itu janji di sisi Allah adalah janji yang benar. Bila dia ganti, maka dia akan berikan kepada kita dengan yang lain. Maka janganlah terlalu dituruti sifat bakhil. Kalau seseorang tu tak mampu nak beri banyak, dia beri sedikit mengikut kemampuan masing-masing. Jangan sekali-kali diikat diri dengan kebakhilan yang keterlaluan. Kemudian kita melihat ni sifat miskin. Yang kedua tentang keutamaan orang-orang miskin. Sebab mereka sebut alla yadkhulanna hal yauma alaikum miskin. Miskin lawannya kaya. Okay? Miskin atau disebut juga fakir, tapi dari segi perbezaan istilah bahasa Arab adalah sedikit perbezaan antara fakir dengan miskin. Tapi ia merujuk kepada orang yang tidak memiliki keperluan yang mencukupi, duit tak cukup, barangan tak cukup, itu miskin atau fakir. Adapun kaya adalah sifat orang yang memiliki apa yang cukup untuknya. Dan asalnya sifat kaya ini sifat Allah. Innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha kaya lagi maha terpuji. Sifat miskin, sifat fakir asalnya adalah sifat yang berlaku pada makhluk. Baik kita nak lihat tentang definisi miskin, antaranya disebut dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa al-miskin alladhi yatufu 'ala an-nas, laisa al-miskin alladhi yatufu 'ala an-nas tarudduhu al-luqmah wal-luqmatani. Bukanlah Nabi kata orang miskin itu orang yang pergi yatufu, pergi mengelilingi manusia, mana jumpa orang tu, jumpa orang ni, ke sana sini, lalu dapatlah satu luqmah atau luqmatani, dapatlah sesuap atau dua suap makanan. Laisal miskin alladhi yatufu 'alan nas, yang pergi jumpa manusia. Mana orang miskin sebenarnya orang yang tak minta dengan manusia. Kalau dia pergi minta, sekurang-kurangnya dia dapatlah al-luqmah wal-luqmatani, sesuap atau dua suap makanan. Bolehlah. Kalau tak boleh 2-3 ringgit pun bolehlah. Orang kata samah seria, orang kata boleh samah seria, boleh sikit pun okey dah. Ataupun diberi kepadanya at-tamrah wat-tamratani, sebiji buah tamar ataupun 2 biji. Kalau pergi minta dengan orang miskin yang sebenarnya, lakinnal miskin alladhi la yajidu ghinan yughnihi. Orang miskin yang sebenar adalah la yajidu ghinan, yang tidak mendapati kekayaan yang mencukupkan keperluannya. Kaya ni bukannya hartanya melimpah ruah. Maknanya tidak memiliki jumlah harta yang cukup untuk menguruskan keperluan harian dia. Mungkin dia ada keluarga yang besar, anak yang ramai. Wala yuftanu lahu, lalu tak dipedulikan ataupun tak diberikan sumbangan
sedekah sebagainya, maka dialah yang patut diberikan sedekah. Sebab tak dipedulikan, maka diberi sedekah. Sebab dia tak meminta. Orang miskin yang sebenarnya orang yang dia tidak meminta, tapi orang boleh kenal kemiskinannya daripada raut wajahnya. Orang kenal ni orang miskin. Kemudian Nabi sebut wala yaqumu, tengok di akhir matan hadis tu, wala yaqumu fayas'alun nas, dan dia tidaklah bangun untuk bertindak meminta-minta pada manusia. Biasalah yang datang ke rumah kita kalau dia orang susah, kita kata betul lah dia orang susah, tapi orang miskin yang hakiki, yang sebenar, dia tak akan tergamak untuk berbuat begitu. Yang datang meminta tu kita dah bincang kemarin dalam soalan berhubung dengan orang yang terdesak untuk meminta dalam hadis Qabisah. Nabi sebut, wahai Qabisah, tidak halal orang tu meminta kecuali 3 sahaja, kerana tahammala hamalah, menanggung suatu urusan yang perlu kepada belanja, ataupun kerana ia ditimpa oleh jaihah, satu keperluan kerana musibah, terbakar ke rumah dia, banjir yang besar ke, ataupun asabathu faqah, atau ditimpa dengan kemelaratan hidup yang keterlaluan, terlalu miskin. Tapi kalau setakat tak cukup sikit-sikit, dia tak meminta, tapi orang boleh kenal dia adalah orang yang miskin. Jadi miskin yang sebenar kalau jumpa dengan manusia minta, orang kata samah seria, minta ialah minta supaya diberi kepada dia, itu bukan miskin yang sebenar. Miskin yang tidak jadi ramailah, berdasarkan definisi ni ramailah miskin sebenarnya. Lebih-lebih kita dalam musim dilanda dengan COVID-19 ni, ramai yang hilang pekerjaan. Yang mungkin dahulu kehidupannya okey lah, dengan pekerjaan yang dimiliki, pendapatan yang dia perolehi setiap bulan, tapi sekarang dah berubah keadaannya. Seolah-olah kita kata macam seolah-olah lah, seperti kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Itu yang berlaku dalam situasi sekarang, yang tidak mendapati apa-apa yang mencukupkan keperluannya. Tetapi la yaqumu, dia tidak akan bangun untuk bertindak meminta-minta kepada manusia. Baik, untuk hadis ni kita nak rujuk dalam ayat suratul Baqarah, di akhir surah Baqarah juzuk yang ketiga, ayat yang ke-273, muka surat 46. Muka surat 46 ayat 273. Yang berbunyi lil fuqara'il ladzina uhsiru lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu awniya'a minat ta'affuf. Pemberian sedekah itu juga kepada orang-orang fakir miskin. Orang fakir miskin yang mereka ini terhalang kerana berada pada jalan Allah, kerana mereka ini memberi khidmat untuk berjuang pada jalan Allah. Maknanya mereka tak mempunyai masa yang mencukupi untuk mencari rezeki. Bahkan mereka pula tidak mampu untuk mengembara, untuk berjalan jauh bagi tujuan berniaga dan sebagainya lah, untuk tambah rezeki. Lalu orang-orang yang tidak mengenali mereka, ataupun orang-orang yang jahil ni mana yang tidak kenal mereka ni orang miskin, menyangka mereka ini agniya, kaya. Mereka itu menyangka, orang-orang yang tidak mengetahui hal mereka menyangka mereka ini kaya kerana ta'affuf. Ta'affuf kerana mereka bersikap menahan diri daripada meminta-minta. Itu orang miskin sebenarnya dia tak meminta. Dia tak meminta. Tapi bukan bermakna tak boleh meminta. Macam tadilah dalam hadis Qabisah tu. Kalau terdesak, boleh meminta. Tapi yang sebenarnya, dia tak akan tergamak untuk meminta. Tapi akhirnya orang boleh kenal dia melalui simahum, melalui sifat-sifat mereka. Itu. Walaupun dia tak meminta, ta'arifuhum bisimahum, kamu boleh kenal mereka melalui keadaan dan sifat masing-masing yang ada pada mereka. Contohnya kita lihat raut wajah mereka yang nampak tidak ceria, nampak kemurungan, pakaian pun nampak buruk-buruk. Kita tengok macam orang ni susah ni. Walaupun mereka tak menghulur tangan untuk jadi sekurang-kurangnya kalau kita bagi, itu satu kegembiraan bagi mereka. La yas'alunan nasa ilhafa, bahkan mereka tidak meminta kepada manusia dengan sama dengan hadis tadi. Hadis tadi Nabi sebut la yaqumu fayas'alun, mereka tidak bangun untuk
melakukan perbuatan meminta-minta. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka tidak berjumpa manusia untuk meminta secara mendesak. Mendesak ni maknanya memaksa, tolonglah saya begini. Sebab mereka nak menjaga air muka mereka. Sebab meminta ni, kita tahu perbuatan meminta ni sesuatu yang tidak disukai. Di sisi agama tak disukai. Tapi kalau dah terdesak dan terpaksa, nak buat macam mana? Terpaksa minta juga. Maksud meminta ni untuk kegunaan sendirilah, untuk peribadi ataupun untuk diri. Baik. Orang miskin ni sebenarnya ada kedudukan yang mulia di sisi Allah. Kita lihat dalam satu hadis Nabi SAW berdoa, hadis riwayat Al-Imam Ibn Majah daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Allahumma ahyini miskinan. Nabi pernah berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Kita rasa takut kalau kita nak amalkan doa ni. Kita ni kalau bab doa kita agak bersungguh-sungguh dan teruja nak salin, nak hafal, nak baca doa tu. Tapi doa ni satu ni kita rasa macam tersangkut. Bolehkah aku, kalau aku jadi miskin macam mana? Ini doa yang dibacakan oleh Nabi SAW. Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai seorang yang miskin. Wa amitni miskinan. Dan matikanlah aku juga sebagai seorang yang miskin. Wahsyurni, dan kumpulkan aku, himpunkan aku fi zumratil masakin, dalam kalangan orang-orang yang miskin. Hadis ni riwayat Ibnu Majah, tapi dalam penjelasan hadis ni ulama mengatakan miskin ni bukan bermakna tak ada harta benda langsung. Miskin ni merujuk kepada kehidupan yang sederhana. Nabi lebih menyukai hidup yang sederhana, maknanya tidaklah memiliki harta yang kita kata melimpah ruah. Al-qanatiril muqantarah. Bahkan ada doa yang Nabi minta supaya dijauhkan daripada sifat fakir. Allahumma inni wa a'udzubika minal faqri wal kufri wal fusuki wasyiqaqi wan nifaqi was sum'ati war riya. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada sifat fakir, kufur, fasik, nifak, sum'ah, riya dan sebagainya. Jadi miskin di sini bila kita faham, bila kita bandingkan dengan doa tadi, doa berlindung daripada kefakiran, makna miskin bukan miskin tak ada harta benda sehingga menyusahkan orang lain, kita pula kena meminta-minta, orang lain pula kena tanggung kehidupan kita. Miskin ialah kehidupan yang sederhana. Bahkan ada dalam doa Nabi minta supaya dijadikan hatinya suka dan kasih kepada orang-orang miskin. Jadikanlah orang-orang miskin itu lebih aku sukai. Kemudian kita melihat ada dalam hadis yang lain daripada Usamah bin Zaid. Nabi SAW bersabda, Kumtu ala babil jannah. Kumtu. Kaf mim ta, aku berdiri. Kumtu ala babil jannah. Aku telah berdiri di pintu syurga. Aku berdiri di pintu syurga. Nabi beritahu dia pernah berada dekat dengan syurga lah, pintu syurga. Ini bukan sama dengan lagu Ku nantimu di pintu syurga. Itu lagu-lagu lama tu. Itu lagu mengarut tu. Ini bukan cerita soal aku menunggumu di pintu syurga. Tapi Nabi kata Kumtu ala babil jannah. Aku pernah berdiri di pintu syurga. Fa'idha ammah man yadkhuluha al-masakin. Maka tiba-tiba aku melihat, aku mendapati secara umumnya kebanyakan yang masuk ke syurga adalah al-masakin, orang-orang miskin. Masya Allah. Kebanyakan yang masuk ke syurga adalah al-masakin, orang-orang miskin. Ammah ni secara umumnya mana majoritinya. Wa idza ashabul jiddi sebenarnya. Lebih tepat lagi. Mahbusun. Adapun orang-orang yang memiliki kekayaan. Ataupun yang memiliki harta yang banyak. Mereka masih mahbusun, masih ditahan. Bukan kata mereka tak masuk syurga. Orang kaya pun masuk syurga. Tetapi melalui tempoh yang mungkin lambat sedikit berbanding orang miskin. Kerana perlu adanya hisab.
Adapun ashabun nar qad umiru bihim ilan nar. Adapun penghuni neraka, adapun ahli neraka dah diperintahkan untuk dibawa mereka ke neraka. Kemudian di akhir hadis itu Nabi memberi peringatan, aku melihat ke neraka dan aku mendapati ammatu man yadkhuluha an-nisa. Secara umumnya kebanyakannya yang masuk neraka adalah kaum wanita. Ada sebab lah. Ada sebab. Jadi sini bukan bermakna orang kaya tak masuk syurga. Masuk juga, tetapi ammah kebanyakannya, lebih ramainya miskin. Hadis ini bukan bermakna kaum wanita sahaja masuk neraka. Lelaki pun ada juga. Tetapi ammah. Nabi kata ammah. Fa'idha ammatu. Kebanyakannya, umumnya, yang ramainya adalah an-nisa yang masuk neraka. Adapun syurga, al-masakin. Ini satu kelebihan bagi orang-orang yang miskin, tapi dengan syarat miskin yang beriman. Miskin beriman sama juga orang kaya. Kalau orang kaya tu okey, macam kita dah baca sebelum ni hadis, innal muksirin humul mukilluna yaumal qiyamah. Orang-orang yang banyak harta, mereka itulah orang yang sedikit ganjaran pahala, kecuali illa man qala bil mali hakadha wa hakadha. Kecuali mereka uruskan harta mereka dengan cara yang baik. Maknanya orang kaya dia hanya selamat apabila harta itu diuruskan dengan cara yang betul, lalu tidak menyusahkan mereka di akhirat. Adapun orang miskin, bukan soal miskin mereka tu yang mereka cepat masuk syurga. Miskin tu faktor lain. Faktor utama adalah iman. Faktor utama adalah iman. Itu ada matan yang dibawa oleh Ustaz Ahmad Rusdan, innal muksirin humul mukillun di atas tadi. Sesungguhnya orang yang kaya ataupun orang yang banyak harta, mereka itulah golongan yang akillun illa man qala hakadha wa hakadha. Itulah orang yang sedikit pahala, kecuali orang yang menggunakan harta begini dan begini caranya. Itu maksudnya harta itu diuruskan dengan betul sehingga mereka mendapat pahala yang besar dan mereka selamat di akhirat walaupun mereka di dunia itu kaya. Jadi kedudukan sebenar bukanlah soal bila miskin maka dia akan cepat ke syurga. Dia miskin merujuk kepada orang-orang yang walaupun dia miskin harta tetapi dia kaya iman. Itu. Kita tak nak kita hanya kaya harta tapi kita miskin iman. Kalau kita ditakdirkan tidak kaya harta, janganlah kita juga miskin iman. Jadi kadang-kadang saya pun kasihan tengok adalah jiran-jiran kita ataupun orang kampung yang kita tengok dia orang ni bukan setakat hidupnya, secara zahirnya kita nampak orang susah lah. Kita nampak mereka ni orang susah dengan keadaan yang kita perhatikan. Bukan setakat hidup susah di dunia dengan harta benda yang sedikit. Bahkan kita mendapati mereka ni orang yang tidak mesra masjid. Maksudnya sebelum COVID melanda negara kita ni, saya dapati mereka ni jarang ke masjid, tak ada dalam majlis ilmu. Kita kata ruginya. Bukan setakat miskin harta benda, tapi kalau begini caranya mungkin, ialah na'udzubillah, takut miskin di akhirat. Kerana kita tidak berebut-rebut untuk sentiasa mengunjungi masjid Allah, sama ada berada dalam majlis ilmu ataupun untuk melakukan solat berjemaah. Ini cerita ni sebelum COVID-19 lah. Ni sekarang ni lain pula ceritanya. Baik para jemaah yang dirahmati Allah. Kita berbaki masa sedikit lagi. Apa poin kita berikutnya? Kita jangan terlalu yakin dengan kemampuan dan kekuatan yang kita miliki. Itu kita lihat pada ayat, apabila mereka sampai ke kebun, mereka melihat kebun mereka sudah hangus terbakar. Sebelum sampai ke kebun tu, waghadaw ala hardin qadirin, dan mereka pergi dengan rasa mereka mampu untuk memetik buah-buahan dan menghalau orang miskin. Qadirin maksudnya za'imina annahum qadiruna ala sirami wa man'il masakin wa hurmanihim. Mereka dalam keadaan menyangka yang mereka ni betul-betul qadirun, ada kemampuan untuk memetiknya. Mereka tak perlu nak upah orang lain. Biasanya orang kalau kebun luas,
Kebun apa-apa sajalah, bila buah tu nak diambil, nak dipetik, mereka tak petik sendiri, mereka akan upah orang lain. Tapi tuan punya kebun ni, pemilik kebun ni, mereka tak akan upah orang lain, mereka akan memetiknya sendiri. Dan yang kedua, mereka akan halang orang-orang miskin daripada mendapatkannya. Iaitu mereka yakin mereka mampu melakukannya. Jadi berdasarkan ayat ni, kita jangan terlalu overconfidence, terlalu lebih yakin. Kita hendaklah sentiasa bertawakal kepada Allah dalam apa sahaja usaha yang kita nak buat. Kita kena kata la haula wala quwwata illa billah. Tak ada upaya dan tak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan daripada Allah. Kan biasa bila kita dengar azan, apabila muazzin menyebut hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, lalu kita berkata la haula wala quwwata illa billah. Walaupun dia menyeru kita untuk solat dan untuk menuju kejayaan, tapi berapa ramai orang yang tak dapat solat, berapa ramai yang tak dapat memenuhi panggilan azan itu. La haula wala quwwata illa billah. Kita tak ada kekuatan sebenarnya. Kita manusia tak ada kekuatan. Kalau bukan Allah Ta'ala yang memberi kepada saya kemampuan untuk bercakap, satu perkataan pun tak keluar. Kalau bukan Allah Ta'ala yang bantu kita semua untuk boleh bersama-sama dalam majlis ilmu, mungkin kita hanya fikir lepas subuh aku nak tidur lah, ataupun nak cari makan sarapan pagi. Tapi Allah Ta'ala beri kekuatan. Ada kecenderungan hati kita untuk menyukai kebaikan. Kita nak, katakanlah kita nak tolong orang miskin, macam contoh kita bincang tadi bab orang miskin. Kalau Allah Ta'ala tidak bantu kita untuk melaksanakan niat baik kita, maka tak akan berlaku. Lalu kita tak akan mendapat pahala lah. Mana kita nak buat kebaikan pun Allah Ta'ala yang bantu kita. Jadi dia orang ni ada niat tidak baik dan mereka yakin mereka boleh petik sendiri buah tu, boleh ambil sendiri. Kita kena ingat, kita tak akan mampu lakukan apa-apa pun jika bukan Allah Ta'ala yang mengizinkan kita melakukannya. Jadi sepatutnya kita kena lebih beradab dengan Allah. Jadi akhirnya mereka sampai ke kebun, kita terus pada ayat berikutnya, mereka mengatakan kita sudah tersesat jalan. Baik, kita nak bincang sesat dari sudut lughatan wa syar'an. Dari segi bahasa, dhalla, sesat. Dhalla, lenyap, maknanya ghaba. Apabila dikatakan dhalla, sesat, lenyap, sesuatu yang ma ghaba anna, sesuatu yang hilang daripada kita, ataupun boleh kita terjemah sesat dengan maksud keliru. Allah Ta'ala sendiri beritahu kepada Nabi-Nya, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada, dalam surah Ad-Duha. Tidakkah dia mendapati engkau ya Muhammad, dulunya kamu ni seorang yang yatiman. Surah Ad-Duha, bawah lagi Ustaz. Tu mah. Atas sikit. Jadi. Alam yajidka yatiman fa'awa. Tidakkah dia mendapati kamu dahulu seorang yang anak yatim. Lalu fa'awa, dia beri perlindungan. Iaitu ada orang yang menjaga Nabi. Lepas bapa dia meninggal, lepas dia dilahirkan, dia dipelihara oleh datuk dia. Kemudian datuk dia dipelihara oleh bapa saudaranya. Wa wajadaka dhallan fahda. Kita nak lihat perkataan dhallan pada ayat ke-7. Dan dia mendapati engkau seorang yang dhallan, seorang yang keliru. Dia di sini Syekh Abdullah Basmih tak terjemah dengan sesat. Dari segi bahasa Arab, dhallan sesat. Dan didapatinya engkau mencari-cari jalan kebenaran. Sebab peringkat awal Nabi sendiri keliru dengan kehidupan masyarakat jahiliah ketika zaman mudanya lah, ketika dia belum dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Lalu fahada, lalu Allah Ta'ala bagi hidayah petunjuk dengan diturunkan wahyu Al-Quran dan baginda dilantik menjadi Nabi, jadi Rasul. Sebelum itu Nabi sendiri pun dhallan, keliru. Kenapa begini jadinya kehidupan manusia yang sangat tidak mengikut apa dia naluri kemanusiaan. Dilihat di zaman jahiliah ada orang yang tergamak bunuh anak perempuan sendiri hidup-hidup. Kemudian kemungkaran, kemaksiatan berleluasa di kota Mekah. Jadi Nabi pun dhallan. Itu dari segi bahasa, dhal maknanya keliru. Seseorang yang berada dalam keadaan kekeliruan. Kemudian kita boleh rujuk dalam surah, dalam surah Yusuf. Tentang kisah Nabi Ya'qub dengan anaknya
anak dia tu adik-beradik Nabi Yusuf lah. Apabila falamma fasalatil 'iru qala abuhum, ayat yang keberapa tu? Ayat 94 muka surat 246. Muka surat 246. Bawah sekali ya, muka surat 246. Walamma fasalatil 'iru qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf. Apabila kafilah kafilah rombongan yang datang daripada Mesir itu, anak-anak dia tu sudah sampai ke bumi Palestin. Lalu bapa mereka Nabi Yaqub berkata, aku telah mendapati, aku merasa aku tercium bau badan Yusuf. Sebab mereka yang pulang daripada Mesir itu bawa baju Yusuf. Sebab Yusuf kata idhabu biqamisi hadha, dia kata mu ambil baju aku ni, fa'alquhu ala wajhi abi, dan campakkan, letakkan atas muka bapaku, nescaya ya'ti basiran, matanya dapat melihat kembali. Supaya dia, sebab Nabi Yaqub dah tidak boleh melihat kerana terlalu lama menangis kehilangan Yusuf. Jadi diberi komis, Nabi Yusuf beri baju dia. Jadi bila rombongan tu sampai ke Palestin, Nabi Yaqub dah tercium bau Yusuf. Pelik. Tak sapa lagi rumah. Lalu mereka yang kemudian mendengarnya berkata, tu tengok ayat 95 tu, qalu tallah. Dalam surah Yusuf ni banyak sangat sumpahnya. Mereka bersumpah, tallah, demi Allah. Kata mereka, innaka lafi dalalikal qani, sesungguhnya engkau benar-benar berada dalam dalal. Kalau kita terjemah dalal, sesak lah. Tak, bukan sesak, dalam keadaan kekeliruan, keadaan tidak siuman yang lama. Sebab apa? Sebab kamu terlalu mengingati Yusuf, duk fikir dia, lalu kata mereka sesungguhnya ayahanda masih berada keadaan tidak siuman, dalal. Itu dia sudut bahasanya begitu. Mana masih keliru lagi. Duk teringat sangat kepada Yusuf. Itu dia sudut bahasa. Baik kita lihat dari sudut lughatan, ada sudut istilahan ataupun syar'an. Sesat, sesiapa yang tidak mendapat petunjuk, dia sesat. Itu sebelum ni pun kita dah bincang di awal surah Al-Qalam hari itu, perbezaan antara ad-dalalah dengan al-hidayah, kesesatan dan jalan petunjuk. Allah Ta'ala itu yudillu man yasha' wa yahdi man yasha'. Dia mempunyai kuasa untuk menyesatkan sesiapa yang dia kehendaki, dan dia boleh memberi petunjuk kepada sesiapa yang dia kehendaki. Jadi untuk sesat dengan maksud istilah atau dari segi syarat ni, kita nak rujuk ayat yang ke-90. Ya, ayat 90. Ayat 90 surah Ali Imran, muka surat 61 ya. Muka surat 61 di bawah tu. Bawah page tu. Allah Ta'ala ceritakan tentang keadaan orang-orang yang kafir setelah yang murtad, orang ya, innal ladzina kafaru ba'da imanim, sesungguhnya orang-orang yang menjadi kafir sesudah mereka beriman. Mereka pernah beriman kemudian menjadi kafir, murtad. Nauzubillah min zalik. Tsumma zdadu kufra, kemudian bertambah kekufuran mereka. Lan tuqbala taubatuhum, maka sekali-kali tak akan diterima taubat mereka. Wa ulaika humud dhallun, mereka itulah orang-orang yang sesat. Mereka itu orang-orang yang sesat sebab mereka dah dapat petunjuk, tiba-tiba mereka keluar daripada petunjuk, memilih kesesatan. Lepas tu kesesatan itu, kekufuran itu bertambah-tambah. Jadi kesesatan itu adalah pilihan mereka sebab mereka sendiri yang mahu begitu. Orang macam ni tak akan diterima taubat mereka dan mereka akan rugi bila sesat di dunia. Dia seperti orang buta lah sesat ni. Kan orang buta ni dia tak boleh berjalan sendiri sebab mata dia tak boleh melihat. Kalau depan dia ada tiang, dia langgar tiang. Kalau depan dia ada lubang, dia jatuh dalam lubang. Itu nasib orang buta. Sebab itu Allah Ta'ala juga sebut orang buta ni, orang buta pula ada. Orang yang sesat ni seperti orang yang a'ma, yang buta. Kita lihat ayat yang lain yang sama dengan cerita ni, itu muka surat 289 ya. Surah Al-Isra ayat 72. 72 bawah sikit.
وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Dan sesiapa yang di dunia ini dia dalam keadaan buta. A'ma di sini makna buta hatinya. Bukan buta pandangan mata, buta hati maknanya sesat lah. Orang buta hati ni sesat, dia tak nampak jalan untuk ke akhirat. Maka di akhirat nanti dia pun a'ma, buta juga, bahkan lebih sesat lagi jalannya. Wa adallu sabila tu. Di akhir ayat tu Allah Ta'ala beritahu orang yang buta hatinya di dunia, maka dia juga buta di akhirat, bahkan adallu sabila, lebih sesat lagi jalannya. Kita berlindung dengan Allah daripada semua ini, sebab ini adalah suatu khusran, al-khusran, kerugian yang sangat nyata, kerugian yang sangat besar bagi sesiapa yang berada dalam situasi itu. Kita tidak mahu. Macam mana cara kita nak keluar daripada kesesatan? Kita kena jaga iman kita, dan kita kena jaga hubungan kita dengan Allah melalui kita mentaati perintahnya, dan kita pastikan hubungan kita dengan Quran adalah hubungan yang berterusan, bukan bermusim. Kita tak boleh jadikan Quran ni bulan Ramadan saja kita buka, kita baca. Ya? Kita sentiasa baca, mentadabbur, mempelajari isi kandungannya sepanjang hayat dalam hidup kita, supaya petunjuk daripada Quran tu akan sentiasa kekal bersama dengan kita. Baik, akhir sekali, kita dah 7:30 ni, masa kita dah cukup. Akhir sekali, kenapa dalam cerita Ashabul Jannah, Tuhan punya kebun, Allah Ta'ala menyebut orang yang bijak itu adalah awsatuhum, orang yang pertengahan. Qala awsatuhum, iaitu pada ayat yang ke 28. Qala awsatuhum, awsat, berkatalah yang pertengahan di antara mereka. Pertengahan itulah, bukan pertengahan tu maknanya dia ni bukan anak bongsu, bukan anak sulung, bukan begitu. Kalau kita kata ada 5 orang adik-beradik, bukan yang ketiga tu pertengahan. Itu pertengahan dari sudut susunan adik-beradik. Maksud pertengahan di sini, pertengahan dari sudut cara berfikir yang tidak terbabas sebelah kanan, tidak babas sebelah kiri. Macam kalau orang bawa kereta, dia terus berada di atas jalan raya. Dia tidak kata terbabas sebelah kiri atau sebelah kanan. Tidak melanggar tiang atau tidak melanggar apa-apa objek di kiri kanan jalan. Tapi awsat, pertengahan. Yang pertengahan adalah yang aqaluhum aqlan, yang akalnya paling kuat, ataupun arjahuhum ra'yan, pendapat yang paling kuat. Lalu dia berkata, kenapa kamu tidak bertasbih? Jadi kita nak fikir tentang kalimah awsat, pertengahan, sebab Nabi SAW mengingatkan kepada kita, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Sebaik-baik perkara yang pertengahan. Kita umat Islam ni adalah umat yang Allah Ta'ala puji, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kamu adalah umat yang pertengahan, yang kami jadikan sebagai saksi bagi manusia. Sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Baik. Kalau kita merujuk kepada ayat dalam surah Al-Baqarah itu, sebenarnya kisahnya tentang orang-orang Yahudi yang sukar untuk ikut perintah Allah Ta'ala, maka datangnya perintah supaya ditukar arah kiblat daripada Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Maka Allah Ta'ala memuji kita sebagai umat Nabi SAW bahawasanya kita ni adalah ummatan wasata. Wasata itu dah jadi hal di situ. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi kata sifat bagi umat. Kamu adalah umat yang bersifat pertengahan. Itu dia awal juzuk yang kedua. Kami jadikan kamu sebagai umat yang pertengahan, sebagai saksi bagi manusia. Dia tidak sama dengan golongan Yahudi, Nasrani yang tafrid dan ifrat. Kalau tafrid, dia
keterlaluan. Ifrat ni tak peduli langsung. Jadi kita ni adalah yang pertengahan. Sebab itu dulu Allah Ta'ala beri kepada Yahudi hari Jumaat, dia orang tak nak ambil, maka diberi kepada mereka hari Sabtu. Nasrani pula dia ambil hari Ahad, maka kita Allah Ta'ala beri hari Jumaat. Maka itulah yang paling baik untuk kita. Jadi kita kena faham sifat beragama ialah menyukai apa yang sederhana, wasat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Iaitu yang dikatakan konsep wasatiyah. Wasatiyah merujuk kepada kesederhanaan. Sebab tu kalau kita lihat dalam bidang ilmu sendiri, para ulama dia macam-macam metodologi dari segi pemikiran dan penyampaian ilmu. Dan saya suka membaca tulisan-tulisan Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi, sebab dia di antara tokoh ulama yang disebut moderate. Moderate ni yang pertengahan. Sebab tu kalau buat majlis forum, kita kata yang pengurusi itu jadi moderator. Moderator itu dalam bahasa Inggeris sebenarnya moderate, orang yang menjadi pihak tengah sebagai pengurusi, moderator. Yusuf Qardawi seorang tokoh ulama yang disebut seorang yang berfikiran moderate, pertengahan. Mana dia mencari jalan tengah. Sebenarnya ini kaedah yang telah digunakan oleh ulama-ulama zaman dahulu. Kalau saya boleh tambah sikit, kita dah 7.30 dah lebih dah. Ketika Al-Imam Syafi'i berhijrah ke Mesir di akhir hayatnya, dan dia mendapati orang di Mesir ketika itu banyak terkesan dengan mazhab Maliki, mazhab Imam Malik. Dan Imam Syafi'i pernah belajar dengan Imam Malik ketika dia berada di Madinah. Dan dia pernah belajar mazhab Hanafi ketika dia ke Kufah. Dia belajar dengan Muhammad bin Al-Hasan Ash-Shibani, dengan Abu Yusuf, yang kedua-duanya merupakan murid utama Imam Hanafi. Jadi bila Imam Syafi'i ke Mesir, dia merasakan dia perlu untuk mengkombinasikan antara ajaran fiqh mazhab Hanafi dengan mazhab Maliki. Mana Al-Imam Syafi'i cuba menjadi orang tengah. Dia nak gabungkan. Dia tak nak lihat fiqh terwujud secara berasingan. Tetapi tindakan Al-Imam Syafi'i tidak disenangi oleh golongan yang fanatik dengan mazhab Maliki. Itu kita kena faham. Al-Imam Syafi'i rahimahullah telah mengambil pendekatan yang awsat, yang pertengahan. Bagi dia semua ilmu fiqh ni datang daripada Allah, datang daripada Rasulnya. Jadi bila dilihat ada perbezaan, dia cuba untuk taufik, untuk cari jalan persamaan. Bila tindakan tu tak disenangi oleh orang yang sangat fanatik dengan mazhab Malik, mereka cuba membunuhnya. Jadi pada satu malam ketika Al-Imam Syafi'i pulang daripada masjid, ketika itu dia sedang diuji dengan penyakit buasir. Dia telah dipukul oleh orang yang dikatakan fanatik dengan mazhab Maliki, menyebabkan kematiannya. Itu kalau kita baca kisahnya. Tapi sebenarnya betul lah tindakan dia untuk menjadikan kita bersikap sederhana dalam kehidupan kita, sebab kita adalah ummatan wasata. Wallahu alam. Saya buka untuk persoalan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Cikgu Nur ni, Cikgu Nur. Ya, silakan. Tak ada dua soalan Ustaz. Ya. Pertama, bagaimana dengan kenyataan terlalu miskin boleh membawa kepada kekufuran? Kekufuran. Satu. Yang kedua, katalah kita bila kita kena musibah Ustaz, kita tahu kodok bahawa Tuhan ni uji kita kau nak naik darjat kau kifarat kau kita kau. Gitu. Boleh ke tak? Ya. Tapi saya jawab yang kedua dulu. Bila Allah Ta'ala uji kita, sebenarnya kita tak tahu kedudukannya. Cuma kita bersangka baik. Sebagai manusia biasa, kita rasa kita ni ada buat salah, buat silap. Jadi kita bersangka baik, Allah Ta'ala nak hapuskan dosa kita. Satu. Ataupun kalau Nabi-Nabi dan Rasul, dia orang maksum, tak ada dosa. Bila Allah Ta'ala uji mereka, itu ujian tu sebab nak meninggikan darjat mereka. Cuma bagi kita orang biasa ni, kita bersangka baik dengan Allah, ujian ni adalah sebagai kafarah, sebagai penghapus bagi dosa kita. Dan kita mengharapkan dengan terhapusnya dosa, kita juga mendapat bahagian daripada pahala atas musibah yang menimpa. Baik, soalan yang pertama tu. Sebenarnya ada hadis yang berbunyi kadal faqru an yakuna kufran. Hampir-hampirlah kefakiran itu membawa kepada kekufuran.
Hadis ni diriwayatkan oleh antaranya Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Baihaqi ni dia ada kitab Sunan Kubra, Syu'abul Iman dan yang lain-lain. Cuma matan hadis ni sendiri adalah dhaif sebagaimana dinilai oleh Al-Imam Al-Ajluni dalam Kashful Khafa dan dibincangkan oleh Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir. Kebetulan saya pun dah ada perhatidah tadi hadis ni, bila cikgu-cikgu nak tanya saya pun boleh rujuk tu lah. Cuma ada setengah ulama menilainya sebagai hadis yang hasan, mana tidaklah lemah sangat, dia ada sokongan daripada riwayat lain. Cuba kita kena faham macam ni. Bila Nabi sebut hampir-hampirlah kefakiran membawa kekufuran, kefakiran di sini bukan merujuk semata-mata fakir dari sudut harta benda. Fakir jika seseorang itu tidak menjaga agamanya. Kita tengok di kalangan sahabat Nabi, khususnya orang-orang muhajirin, ramai yang fakir. Ada hadis yang menyebut pernah fuqara al-muhajirin datang kepada Nabi. Bila mereka datang, mereka kata, ya Rasulullah, kami ni orang fakir, orang miskin. Kami tak boleh nak bersedekah sebagaimana orang-orang yang lain. Mereka datang kepada Nabi, mereka kata, zahaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang yang kaya dah pergi membawa pahala yang banyak. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu. Mereka salat sebagaimana kami salat. Mereka dapat bersedekah, mereka dapat puasa sebagaimana kami puasa. Cuma wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim wa la natasaddaq. Mereka dapat bersedekah dengan harta yang banyak, tapi kami tak dapat bersedekah sebab kami orang fakir. Dalam hadis ni tak ada pula Nabi sebut, oh kalau begitu kamu kena pandai-pandailah buat kerja, cari apa dia, harta, berniaga sebagainya. Tapi tak sebut begitu. Tapi Nabi sebut, apa Nabi sebut di akhir tu? Nabi kata, mahukah aku ajarkan kepada suatu amalan yang boleh kamu mendahului orang yang lain? Yang itu antaranya dalam matan hadis yang terpapar di sini, iaitu selepas solat bacalah tasbih 10 kali, tahmid 10 kali, takbir 10 kali. Itu satu riwayat lain sebut 33 kali. Paling kurang pun 10 kali. Tusabbihuna fi duburi kulli salatin 10 wa tahmaduna 10 wa takabbiruna 10. Jadi hadis ini menunjukkan bahawasanya dalam kalangan sahabat Nabi pun ada yang fakir, yang miskin. Tetapi mereka ni bukan miskin agama, ya kena faham. Jadi maksud hampir-hampirlah kefakiran membawa kemiskinan jika miskin fakir harta disertai dengan fakir dan miskin agama. Dalam harta tak ada. Ilmu orang Kelantan kata tak ada scaping. Amalan pun tak ada. Lepas tu gapo hak adanya? Tak ada gapo satu. Boleh faham tak? Jadi kalau miskin harta, pastikan kita tidak miskin agama. Maknanya kita masih berpegang teguh dengan ajaran agama dan melaksanakan perintah Allah. Yang utamanya jaga solat lah. Jaga solat dan kita terus boleh konsisten dengan mengikuti majlis-majlis ilmu. Supaya kita terus mendapat pencerahan dan amalan kita boleh kita upgrade daripada semasa ke semasa. Wallahu a'lam. Ya, ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Ya, silakan Tok Nguli. Dalam menentukan kepada orang itu miskin ataupun kita nak bagi bantuan, peranan jiran, peranan jiran tu harus lebih proaktif lah. Maknanya kena tahu jiran sebelah rumah tu sama ada susah ataupun susah, ataupun tidak susah, Ustaz. Jadi tidaklah siapa orang jauh dulu tahu daripada jiran tu, Ustaz. Jadi peranan jiran lah. Peranan jiran tu setara mana, Ustaz, dari sisi Islam, Ustaz? Boleh terangkan lebih lanjut? Bagus. Syamai soalan tu, Tok Nguli. Terima kasih. Itulah sepatutnya dalam kehidupan bermasyarakat, antara perkara yang ditekankan oleh Nabi SAW ialah mengambil berat soal jiran. Kena ambil tahu. Sehingga Nabi pernah pesan, Nabi kata, mazala Jibril yusini bil jar hatta hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Mazala Jibril yusini bil jar. Sentiasalah malaikat Jibril berpesan kepada aku, berwasiat kepada aku dengan persoalan jiran.
Jibril selalu pesan kepada Nabi kena ambil tahu soal jiran. Sehingga aku menyangka jiran itu boleh mewarisi harta bendaku. Hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu. Sentiasalah Jibril berpesan kepada aku dengan soal jiran. Maksudnya kita kena cakna lah. Bahasa sekarang sebut cakna, kita kena ambil tahulah. Kalau seseorang tu, ialah jiran tu bukannya jauh. Bila sebut jiran ni memang dekat lah. Dia definisinya 40 buah rumah keliling kita tu dikira jiran. Kalau kita tahu dia miskin, memang ialah biasa kalau jiran ni kita tahulah. Jadi sepatutnya kita yang tahu tu main peranan untuk mewar-warkan kepada pihak atasan, sama ada kepada wakil rakyat kepada tok ngulu ke tok gawa ke orang-orang yang lebih kita kata berautoriti untuk mereka yang miskin ni diberi sumbangan, diberi bantuan. Jadi kalau kita kata jiran perlu main peranan untuk bantu jiran miskin, betul. Sebab ada hadis yang Nabi beritahu, Jibril sendiri berpesan kepada aku supaya ambil tahu tentang urusan jiran. Sehingga dalam hadis Abu Dzar pernah Nabi pesan, apa Nabi kata, idza tabakhta maraqatan. Boleh tarik hadis tu, idza tabakhta maraqatan fa aksir ma'aha. Matan bunyi begitu. Idza tabakhta tabakha masak. Idza tabakhta maraqatan. Nabi pesan, Nabi kata bila kamu memasak sesuatu yang berkuah, maka perbanyakkanlah kuahnya, airnya. Maksud contohnya macam kita masak gulai ke sup ke tom yam ke ya Abu Dzar. Nabi pesan kepada Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Nabi pesan kepada Abu Dzar, bila masak sesuatu masakan yang ada kuah, sup ke, kalau Kelantan ni banyak dengan tom yam lah. Saya suka tom yam. Tom yam ni kita makan tak sebab dia masam-masam, marakatan, sup ke apa. Nabi pesan supaya banyakkan kuahnya. Kemudian wa ta'ahad, tolonglah tengokkan jiran kamu. Apa maksud tengok jiran? Kalau jiran kamu tu hari tu tak ada makanan, kita bagilah sedikit gulai, apa dia masak kuzi ke, masak sup ke apa tadi, bagi sedikit kepada mereka. Jika kita tahu mereka ni orang yang susah, jangan pula kita bagi kuah saja, isi pun kena bagi jugalah. Nanti ada pula yang lurus bendul, kenapa pula bagi kuah saja? Tak, dalam hadis tu Nabi suruh fa aksir ma'ha, perbanyakkan kuah saja aja. Perbanyakkan kuah tu mana isi pun dah kongsi jugalah. Tapi yang pentingnya kita kalau boleh berkongsi nikmat makanan tu dengan jiran kita, sebab mungkin dia orang tak ada duit yang mencukupi untuk masak tu. Itu respon saya untuk soalan Tok Mula tadi. Maknanya jiran tu kena ambil tahu jugalah. Tadi ada soalan bertulis tak sempat nak baca tadi. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Ni berkenaan dengan azan ni. Apa azan ni? Saya ada dua perkara sebenarnya. Azan ni, macam mana kita kena menghormati azan ya? Apa ni sehingga kan kalau duduk tengah mesyuarat, dia berhenti, duduk tengah mengajar pun berhenti, ada tengah tu tegur pula duduk tengah baca Al-Quran pun. Kamu ni tengah azan, betul baca Al-Quran. Ataupun ketika apa ni perlawanan bola kan. Nama referee tu kita berhenti untuk hormat azan. Adakah di situ ada riwayat ke ataupun kisah sahabat? Itu yang pertama. Yang kedua, hari Jumaat. Hari Jumaat ni pun berkenaan dengan azan dan mendengar khutbah Jumaat. Mana yang lebih aula? Sebab apa? Sebab kadang-kadang dalam hari Jumaat kita masuk, maknanya azan kedua azan kedua tu setengah orang tu dia tunggu azan habis barulah dia solat sunat kan. Solat sunat. Ada yang kedua pula setengah azan kedua tu dia masuk terus solat sunat. Gitu. Jadi ada ustaz penceramah dia tegur benda ni. Dia kata mana yang lebih aula, mendengar azan ke mendengar khutbah Jumaat? Jadi kalau orang tu kalau dia masuk di tengah azan, dia solat. Ada yang ditegur, kamu ni tak menghormati azan. Ni azan sedang berkumandang, hormatlah azan dulu. Barulah habis azan, barulah solat sunat.
Ada setengah pula kata, kita lebih awal mendengar khutbah daripada mendengar azan. Jadi apabila kita masuk azan kedua dan kumandang, kita teruslah solat sunat. Sebab mendengar khutbah adalah lebih utama daripada mendengar azan. Okey, sekian Ustaz. Sila komen. Jadi kita faham dah. Jadi ada dua soalan di situ berhubung dengan apakah adab dan ataupun tindakan kita yang sepatutnya bila kita mendengar azan. Adakah perlu kalau kita bercakap kita diam, kalau mesyuarat kita putuskan dulu? Sebenarnya azan ni zikir. Azan ni termasuk zikir. Ada hadis yang sahih daripada Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW beritahu, "Idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulul muazzin." Apabila kamu mendengar azan, maka hendaklah kamu kata sebagaimana yang dikatakan oleh muazzin. Iaitu bila muazzin itu sebut Allahu Akbar, Allah Akbar, kita pun sebut macam tu juga. Bila disebut asyhadu an la ilaha illallah, kita pun sebut macam tu juga. Idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulu al muazzin. Bila kamu mendengar azan, mendengar seruan azan, hendaklah kamu kata. Jadi itu tujuan kita macam kita berhenti bercakap, berhenti mesyuarat tadi supaya kita boleh menjawab azan tadi. Panggilan panggilan azan. Boleh menjawab setiap sebutan muazzin dalam azan. Sebab kalau kita teruskan mesyuarat kita contohnya, ataupun kita teruskan sembang-sembang kita dengan kawan kita, jadi pada masa yang sama macam mana kita nak ulang apa yang muazzin sebut, sedangkan Nabi suruh faqulu misla ma yaqulul muazzin. Hendaklah kamu katakan apa yang dikatakan oleh muazzin. Sebab kita tak mampu nak menyibukkan diri kita dengan dua perkara yang sama satu masa. Kalau kita jawab azan, kita dengar dia sebut asyhadu an la ilaha illallah, maka kita pun sebut asyhadu an la ilaha illallah. Bila muazzin sebut hayya 'alas salah, kita pun sebut la haula wala quwata illa billah. Tapi kalau kita teruskan urusan kerja kita, mesyuarat kita, maka kita terlepas peluang untuk patuh kepada arahan Nabi tadi. Itu persoalannya. Jadi persoalannya adalah kita bukan setakat menghormati azan, tapi nak ikut arahan Nabi supaya faqulu misla ma yaqulul muazzin. Itu dia punya fokusnya. Tapi kalau seseorang tu nak teruskan dia bercakap, itu terpulang kepada dia lah. Tapi yang dikira lebih beradab adalah dia diam seketika untuk jawab azan. Baik, kecuali kalau kita ada urusan yang lebih urgent, yang sangat penting, kita terpaksa bercakap juga, itu lain lah. Itu yang lebih utama lagi lah, sebab lebih terdesak. Masalah kita masuk ke masjid pada hari Jumaat, ketika khatib sedang menyampaikan khutbah, dia tengok keadaan. Kalau kita boleh solat sekejap, sebab ada dalam hadis riwayat Ibnu Majah, seorang lelaki masuk ke masjid, nama apa dia, Sulaim apa nama, tak ingat nama dia. Dia masuk ke masjid, Nabi tanya, hal sallaita, adakah kamu dah solat? Ada kata belum. Lalu Nabi kata, qum fasalli, hal sallaita, adakah kamu solat? Dia kata belum. Lalu Nabi suruh dia solat. Ketika itu Nabi sudah membaca khutbah. Cuma solat tu solat yang ringkas. Semua kita melihat di sini, kalau seseorang tu masuk sedang azan, katakanlah bukan pada hari Jumaat, katakanlah ketika hari biasalah, azan sedang dilaungkan, adakah dia nak tunggu? Itu pilihan bagi dia. Tengok sama ada tak. Kalau kita tengok hari Jumaat lah, kalau muazzin sedang azan tu azan yang kedua. Azan kedua ni maknanya dah nak baca khutbah. Sebenarnya kalau dia terus dak solat boleh. Dia tak perlu kata nak tunggu habis azan baru dia solat. Sebab yang utama adalah dia mendengar azan, dia mendengar khutbah, dia mendengar khutbah. Cuma dia melihat kepada keadaan. Kalau dia sempat, katakanlah azan tu masih di awal lagi, kalau azan tu dah akhir dah sampai dah hayya 'alal falah pun nak habis dah, mungkin dia kalau dia solat, khatib dah bangun berkhutbah, maka saya melihat lebih baik dia lebih utamakan. Itu pun dah dijawab oleh para ulama. Kena melihat kepada keutamaan. Dia alawiyatnya dia utama untuk dia duduk mendengar khutbah. Kalau dia nak solat pun solat dengan dipanggil solat yang ringkas saja. Ringkas supaya dia tidak terlepas untuk memberi tumpuan kepada
khutbah. Jadi kalau seseorang tu masuk, muazzin sedang azan, dia tak perlu nak tunggu habis azan tu kalau untuk yang hari Jumaat lah. Tapi kalau hari biasa yang bukan solat Jumaat, dia tunggu habis, dia tak perlu untuk solat masa tu, solat tahiyatul masjid dah. Katakanlah kita ke masjid, waktu tu dah masuk solat waktu zuhur, katakanlah hari lain lah, bukan hari Jumaat. Ketika orang sedang azan, adakah perlu dia tunggu habis azan lalu dia solat solat qabliyah zuhur, atau dia masuk terus dia solat tahiyatul masjid? Maka yang lebih baik adalah dia tunggu habis azan. Dia tunggu habis azan. Lebih baik, sebab bila dia solat qabliyah zuhur, bermakna itu juga adalah solat tahiyatul masjid. Itu juga dikira solat tahiyatul masjid. Maka keadaan tu dia bergantung kepada situasi pada masa itulah. Sama ada seseorang tu memilih untuk solat ataupun tidak. Kalau dilihat lebih baik dia solat, masa mengizinkan dia solat dulu sekejap. Kalau tidak, lebih baik dia terus duduk. Kemudian ada Ustaz. Ya, sama-sama. Ada soalan bertulis, Nabi solat mengikut syariat Nabi mana sebelum mengikut syariat Nabi Ibrahim. Dia sebelum diperintahkan solat 5 waktu pada malam Isra dan Mi'raj, para ulama mengatakan dahulu dah ada solat 2 rakaat waktu pagi dan petang berdasarkan ayat wasabbihuhu bukratan wa asila, tu dalam surah Al-Ahzab, iaitu ada 2 rakaat waktu pagi waktu petang mengikut millata Ibrahim, agama peninggalan Nabi Ibrahim. Rasa itu sahaja soalan bertulis, tak banyak. Okey, kita pun dah lewat dah sebab dah 7.56, rasa tak ada dah soalan lain. Terima kasih kepada semua, insya-Allah kita sambung lain kali. Ada sedikit lagi penutup bagi kisah tuan punya kebun tadi. InsyaAllah kesimpulan penutupnya esoklah. Esoklah. Jadi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.